Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini untuk sama-sama kita melafazkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam program Salam Baitullah di TV1. Mudah-mudahan insya-Allah malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai asbab untuk kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Asri Zainul Abidin, bekas Mufti Perlis, untuk kita bincangkan satu lagi tajuk yang insya-Allah ada kaitan dengan kita dekat-dekat nak 10 Zulhijjah ni untuk kita laksanakan ibadah kurban kita, dan apatah lagi insya-Allah kita akan menunggu besok hari wukuf. Jadi semua itu insya-Allah tajuk kita ni ada kaitan, sama ada untuk kita yang berada di Malaysia ataupun untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berada di Tanah Suci Mekah. Dan nanti tuan-tuan puan-puan boleh berinteraksi dengan kami. Talian kita seperti biasa 0322828578. Jadi sebagai mukadimah kita nak pergi pada Datuk ni, tajuk kita pada malam ni Datuk, kelebihan sembelihan daripada perspektif Islam. Panjang sikit tajuk dia Datuk. Tapi difahami, maknanya nak menggambarkan bahawa ada kaedah Islam ni, sembelih ni sesuatu yang sangat istimewa. Mungkin sebagai pendahuluan ataupun mukadimah, mungkin Datuk boleh kupas tajuk itu sendiri. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Fadil Ustaz Syukri, sidang penonton yang dirahmati Allah. Sebenarnya sebelum Islam hadir ke dunia ni pun manusia sembelih dah, masyarakat Quraisy sembelih dah. Dan kalau kita tengok agama-agama lain pun dia tak makan macam tu juga, dia pun potong juga. Yeah. Tetapi apabila Islam datang, sifat rahmat Islam, oleh kerana haiwan ni ciptaan Allah. Yeah. Allah ciptakan haiwan yang boleh dimakan ini untuk Allah beri kepada manusia makan. Kerana Allah ini ciptaan dia, manusia kena bersyukur, alam berkhidmat kepada manusia. Yeah. Namun begitu manusia disuruh untuk santun dalam menggunakannya. Maka Nabi SAW kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabhah. Falyuhadda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Yeah. Riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala tulis ihsan, kesian kepada semua benda. Yeah. Kalau kamu nak bunuh, kamu bunuh elok-elok. Sebab itulah Islam nak hukum mati ni, hukum elok dia. Hatta orang yang bersalah untuk dihukum mati, dihukum elok. Dan jika kamu nak sembelih, sembelih elok-elok. Nabi kata, tajamkanlah pisau kamu. Yeah. Dan rehatkan sembelihan kamu tu. Setengah orang kadang-kadang nak sembelih kan, letih lembu tu, dia tarik kaki lah sana sama macam tak mati pun macam mati dah dia. Separuh mati dah. Nabi kita rehatkan dia. Sebab tu macam-macam cara lah kita boleh rehatkan. Yeah. Kita nak tutup mata dia ke, kita kena pakar supaya dia nak rebahkan dia pun. Itu semua termasuk dalam sunnah. Kerana Nabi tak nak supaya kita buat ni macam kita bully dia sebelum kita nak mati. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Hadis sahih. Nabi tengok satu orang asah mata pisau depan haiwan sembelihan. Nabi kata, aturidu antumitaha mautatain. Nabi kata, kamu nak bagi dia mati 2 kali ke? Hala ahdatta syafratak qabla an tudji'aha. Kenapa kamu tak tajamkan pisau kamu sebelum kamu rebahkan dia? Betul. Yang ni pergi tajam tempat lain. Itu pun menjadi banyak pengajaran. Kadang-kadang kita sembelih kawan dia tu di depan dia. Yeah. So, dia sepatutnya kita jauhkan sikit dia. Nak menunjukkan nilai ihsan. Ada di dalam ajaran Islam tentang menguruskan haiwan sembelihan, haiwan korban. Dan kemudian nanti mungkinlah boleh kita pergi kepada research berhubung dengan bagaimana sembelihan yang tajam itu, kesan kesakitan dan seumpamanya. Satu perkara juga pada hari ini Datuk ialah kalau menjadi satu, kita kata
yang dibuat oleh orang Islam kita ini mengkaji dari sudut mengapa berlakunya penyembelihan, dan dilihatkan juga maknanya kalau bukan cara penyembelihan, umpamanya satu kajian di Kanada yang dibuat di Jerman umpamanya boleh menyebabkan penularan penyakit-penyakit tertentu. Persoalan yang selalu saya fikir sendiri ialah, adakah kita bila kita letakkan sembelihan itu yang Datuk sebutkan tadi, kemudian kita pun mula mencari research yang dibuat oleh orang-orang barat, ataupun bagaimana pandangan Datuk dalam hal ini? Pertama, kita percaya apa saja yang Allah syariatkan kepada kita maslahah untuk kita, ada kebaikan. Ini asas akidah kita. Tuhan tak berikan suatu hukum kepada undang-undang dan peraturan pada kita untuk kebaikan Tuhan. Tuhan tak perlu Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Tuhan Allah Taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji, dia tak perlukan kita. Segala yang dia syariatkan ada kebaikan untuk kita. Dan kemudian mungkinlah kita jumpa, kita tak jumpa. Mungkin zaman para sahabat mereka tak sempat nak buat research semua tu. Dan kemudian orang lain buat research. Alhamdulillah, orang lain buat research pun kena nak, alhamdulillah juga. Kalau kita buat, mungkin dia kata kita saja create research itu untuk defend kita punya belief, kita punya kepahaman, kita akidah. Tapi oleh kerana dia buat dan dia proof, umpamanya sembelihan darah tak bagus di dalam badan haiwan ni. Bila cara sembelihan yang diajar oleh Islam, bukan Islam saja, agama langit. Sebab itu di dalam Yahudi juga, oleh kerana ada kesan ajaran Tuhan, mereka juga sembelih sembelihan yang sama. Jadi bila dia sembelih, tekanan yang mengeluarkan darah itu mengeluarkan mengeluarkan kuman, bakteria yang menjadikan daging itu fresh dan daging itu lebih tahan lama. Dan ini banyak research yang ditulis oleh berbagai-bagai pakar dalam hal ini. Dan bila kita lihat hal itu, kita tahu hikmah di sebalik itu. Dan satu lagi, bila sembelihan ni, kita sembelih kita hongkong dia. Dia panggil wine pipe, the throat dan vessels of neck. Dia 3 benda yang disembelih, dipotong. Bila dia potong urat yang tengkuk ni, dari segi kesakitan haiwan, terputus antara urat otak dia dan juga badan dia, maka dari segi rasa sakit tak ada. Walaupun kita tengok macam dahsyat, tapi rasa, sebab tu Islam pancung tu menyebabkan nampak dahsyat, tapi rasa sakit tak ada, pasal terputus antara nerve urat saraf yang rasa kesakitan itu dengan tubuh. Bila kita dipotong, maka rasa sakit itu tak ada. Tapi yang kita tengok dia kejang tu sebenarnya proses darah keluar kerana, dan proses juga apabila oksigen tak masuk, memang dia berlaku hal tu kepada tubuh binatang ni. Baik. Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk. Dan anda boleh berinteraksi dengan kami. Talian kami ialah 0322828578, dan kita dah ada pemanggil di talian. Kita beri ruang kepada pemanggil pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa di sana? Saya Ismail dari Sungai Buloh. Baik, Encik Ismail bercakap dengan Datuk, silakan. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Soalan saya, Ustaz. Bagi umat Islam yang kemampuan disunatkan berkorban demi kecintaan di atas perintah Allah. Soalan saya, apakah kelebihan menyembelih haiwan mengikut syariat? Minta pandangan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Allah sebut hal ini. Allah kata, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak mencapai kepada Allah. Allah bukan berhala-berhala macam Quraisy fikir sembah kena tumpah darah untuk berhala. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, dia menciptakan segala-galanya. Daging dan darah tidak mencapai keredaan Allah. Yang mencapai keredaan Allah adalah taqwa. Sebab itu maksudnya mendalam. Mungkin kita tengok sebahagian sembelihan orang kaya, mungkin kita orang kampung tak ada duit, lembu dia beli biasa-biasa tapi cukup syarat. Lembu dia biasa je kita tengok. Mungkin orang yang ada duit, lembu dia hebat macam lembu Australia, lembu New Zealand, dia mungkin mampu beli. Tengok dari segi fizikal lembu lebih hebat. Tapi Allah kata yang mencapainya taqwa. Keikhlasan seseorang yang berkorban. Mungkin lembu dia kecil sikit, tapi itulah kesungguhan yang dia. Jadi kelebihannya mencapai takwa. Takwa itu mencapai sendiri. takwa. Baik, jawapan yang baik daripada Datuk. Jadi insya-Allah kita akan lihat dulu tentang apa yang kita sebut sebagai penyertaan kuis kita dalam Salam Baitullah. Sama-sama kita saksikan.
Kembali bertemu dan terima kasih pada saudara Entus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah kita malam ni. Alhamdulillah bersama dengan Dr. Mazhar dan kita membicarakan konsep penyembelihan mengikut perspektif Islam. Bagaimana diterangkan oleh Datuk tadi, ada hikmah, ada kita kata kelebihan-kelebihan tertentu bila Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan sesuatu. Baik Datuk, kita nak pilih 2 ataupun 3 Facebook daripada kita penonton kita. Jadi soalannya bunyi mudah tapi mungkin orang nak tahu ni Datuk, daripada Rozman Mat Rosli. Apakah sah sembelihan bagi orang yang tidak solat ataupun yang melalaikan solat? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Rajimah binti Muhammad Hassan. Assalamualaikum Datuk, harap sangat Datuk dapat jelaskan mengapa kalau hendak masak daging korban mesti masak manis sedikit. Ni saya ingat dia keliru dengan akikah ni tu. Ya. Tapi tak apa Datuk, cuba jawab Datuk. Terima kasih banyak. Yang pertamanya tentang orang yang meninggalkan solat. Saya terpaksa kita sebut sikitlah tentang sedikit ada kita kena ingatkan tinggal solat ni benda serius. Betul. Kerana ada walaupun majoriti para ulama menyatakan orang yang meninggalkan solat tidak menjadi kafir selagi mana dia tak kata solat tak wajib dan seumpamanya. Tapi kita untuk remind, untuk mengingati sebahagian umat Islam, kerana seriusnya meninggalkan solat ni sehingga ada mazhab yang mengkafirkan seperti mazhab Ahmad dan seumpamanya. Maksudnya bila dia tinggal je solat dia anggap kafir. Namun majoriti para ulama menyatakan tidak kafir. Bila dia tidak kafir dia masih lagi Muslim lah. Bila dia masih Muslim, melainkan dia kata semayang tak wajib, kau je wajib, ataupun semayang buat apa bukan untung pun. Kalau dia kata macam dia murtad lah. Tapi kalau sekiranya dia hanya tak semayang kerana malas, maka sembelihan dia masih sah tapi dia tidak afdal untuk menyembelih. Terutama sembelihan ibadah. Kalau kita sebab tu kita panggil orang yang baiklah sembelih. Sahabat pun suruh Nabi SAW sembelih, dia tak sembelih kerana nak suruh orang yang baik-baik yang sembelih. Maka kita dahulukan orang yang baik-baik sembelih. Kemudian ialah berhubung dengan tadi dia keliru sikit. Sebenarnya daging korban ni kita bagi je kat orang dan kita juga boleh ambil. Kalau kita makan family kita pun boleh. Betul. Dan kalau kita bagi kat orang daging mentah, kita bagi kat orang daging mentah. Ya. Yang disebut oleh para fuqaha tentang masak ialah bagi akikah. Ya. Akikah. Cuma saya nak boleh nak sentuh sikit Ustaz kalau ada ruang. Keikhlasan tentang daging ni. Supaya dia daging ni kita korban dan juga akikah sama juga, dia tak boleh dijadikan jual beli. Maksudnya kita tak boleh jual, kita ambil daging ni sekompok, kita sembelih banyak-banyak, jual 50 kilo, jual 5 kilo, dapat sekilo RM20, dapat RM100, tak boleh. Tapi konsep jual ni macam-macam. Kalau saya suruh ustaz buat kerja, saya bagi daging, itu pun artinya jual. Saya beli tenaga ustaz, saya bagi bayar dengan daging. Betul. Maka dengan itu di dalam hadis Ali bin Abi Talib, riwayat Imam Muslim dan riwayat imam-imam yang lain juga menyebut bahawasanya Amaranin Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaq bilahmihi wa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiyal jazar minha. Maksudnya Nabi SAW suruh aku uruskan dia punya korban dia, sembelihan haji dia. Dan dia suruh aku sedekahkan luhumuha wa juludah, dagingnya, kulitnya, semua ada atas belakang bagi. Dan supaya aku jangan beri kepada penyembelih dan pelapah sedikit pun. Itu jelas ya. Itu jelas dalam hadis. Tak boleh bagi. Ali kata kami bagi di sisi kami, kita bagi upah asing. Jadi kalau kita suruh orang sembelih daging lembu, mungkin korban, kita nak bayar upah kat dia, kita malas. Inilah ni bahagian tukang sembelih. Hakikatnya kita telah jual daging, membeli tenaga. Kita jual beli telah berlaku. Sebab itu untuk mengelakkan hal itu, beri kepada dia duit upah sembelihan. Betul. Asing. Macam mana daging ni, macam mana orang lain dapat, tak apalah dia dapat. Kerana dia pun hadir masa sembelihan tu. Bukan faktor dia tu sebagai penyembelih. Bukan kerana dia penyembelih. Artinya kalau kita bagi kerana dia penyembelih, kita jual daging untuk dapatkan tenaga. Al-Imam Nawawi menyebut dalam mazhab Syafi'i dan selainnya menyebut, Nawawi kata dengan itu maka rosak korban. Kerana telah jual korban. Keikhlasan itu penting. Sebab tu kalau kita nak ni, atau orang lapar pun kita bagi duit asing. Baik, terima kasih. Satu saya rasa pencerahan yang sangat penting
sebelum kita berkorban nanti insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan Fadli untuk mengikuti laporan terkini dari Makkatul Mukarramah. Untuk itu silakan Fadli. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih Ustaz Syukri di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita langsung bersama kami dari Kota Suci Mekah. Jadi Ustaz dan semua penonton di tanah air, hari ini bermulalah saat paling mencabar untuk semua jemaah haji, yang mana pada hari ini mereka akan bergerak beramai-ramai menuju ke Padang Arafah untuk berwukuf, seterusnya ke Muzdalifah dan Mina. Dan bermula pukul 11 pagi tadi, para jemaah haji kita telah pun berangkat ke Padang Arafah dan dijangka berlarutan sehingga malam ini. Dan bersama saya pada ketika ini sebahagian daripada jemaah haji kita yang menunggu giliran untuk berangkat ke Padang Arafah. Jadi kita ingin berkongsi tentang persiapan mereka untuk menghadapi hari-hari yang mencabar. Jadi sebelah saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tu, Haji? Muhammad Fauzi bin Zakaria. Persiapan serta harapan para jemaah haji kita untuk mendepani hari-hari. Terima kasih Fadli, dan bersama saya di waktu ini berada di salah satu bilik di maktab. Waktu ini jemaah haji wanita yang kelihatan sudah bersedia untuk bergerak ke Padang Arafah seketika saja nanti insya-Allah. Dan untuk kita tanyakan bagaimana persiapan jemaah haji wanita kita, saya bersama waktu ini. Assalamualaikum. Nama puan? Siti Roza binti Ramlan. Untuk makanan sedikit disediakan terlebih awal. Kemudian persiapan dari segi kerohanian masing-masing dah mula dengan berzikir. Sebahagiannya yang uzur, banyak yang berzikir, dan kebanyakan ada juga yang melakukan solat-solat taubat, solat-solat hajat, dan solat sunat ihram lah. Dah bersedia dalam keadaan ihram insya-Allah ya. Terima kasih Farusna. Dan orang kata ya, dan sudah bersedia kita dalam keadaan fizikal, logistik. Mungkin kita nak tanyakan pula kerohanian, perasaan bagaimana? Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama saya Puan Saidah binti Sawadi, dan suami saya di sebelah sana, Encik Sahlan bin Ahmad. Bagaimana perasaan untuk bergerak ke Padang Arafah seketika ini? Sebenarnya tak begitu teruja dan tak sabar sekali untuk saya tak sabar untuk menempuhi dan juga perjalanan ibadat haji kami di semua selamat insya-Allah. Dan sampai di sini kita terus bersama Wan Abdul Rahman di luar hotel. Apa yang berlaku di sana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Lina. Assalamualaikum Ustaz dan ahli panel di studio. Saya sekarang ini berada di dataran, iaitu kira-kira 400 meter dari Masjidil Haram, iaitu di pintu berhampiran dengan pintu Marwah. Jadi di sini selalunya beribu-ribu buah bas yang membawa jemaah ke Masjidil Haram, dan juga para jemaah berpusu-pusu pergi dan balik ke Masjidil Haram untuk solat dan juga tawaf. Dan pada hari ini kelihatan begitu lengang sekali, tidak ada sebuah bas pun di kawasan ini, kerana para jemaah kita dari seluruh dunia telah pun mula bergerak ke Padang Arafah. Begitu juga dengan lebih 22,000 jemaah Malaysia bergerak berperingkat-peringkat dari subuh menghala ke Arafah untuk melakukan ukuf pada 14 Oktober. Jadi hanya di sini laporan saya dari dataran ini. Kembali kepada Ustaz di Angkasa Puri. Terima kasih pada Wara dan semua petugas-petugas kita yang cukup gigih membuat laporan daripada masa ke semasa. Dan insya-Allah kita akan menyambung balik perbualan kita, perbincangan kita dengan Dr. Maza. Cuma sebelum kita sambung perbincangan kita, kita nak saksikan terlebih dahulu bingkisan khabar tetamu Allah. Silakan. Selepas menyempurnakan wukuf di Padang Arafah, para jemaah akan bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam. Muzdalifah terletak di antara Arafah dan Mina. Dinamakan Muzdalifah kerana ramainya orang yang akan singgah di tempat ini pada tengah malam.
Muzdalifah adalah tanah haram yang jaraknya kira-kira 13.9 km dari kota Mekah. Bermalam atau mabit di Muzdalifah hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji hendaklah membayar denda atau dam. Mabit di Muzdalifah memberi kesempatan kepada jemaah haji untuk beristirahat bagi mengumpulkan kembali tenaga yang banyak digunakan ketika berwukuf. Jemaah haji berada Muzdalifah ini mereka disunatkan seperti sembahyang, sunat, bertombat, berzikir, bertalbiyah dan menjaga pantang larang ihram. Di Muzdalifah ini tidak ada kemudahan khemah. Mana sebab Muzdalifah ni sekejap sahaja. Sebab Nabi pun berhenti sekejap. Sebab keletihan berada di Arafah itu untuk mendapat tenaga baru untuk beribadah di Mina. Maka Nabi berhenti di Muzdalifah. Jadi bila berzikir itu, maka berzikirlah secara perlahan. Setelah bermalam di Muzdalifah, jemaah haji akan meneruskan perjalanan ke Mina, kira-kira 7 km untuk ibadah melontar di Jamrah. Mina adalah tanah haram yang menjadi tempat mabit bagi jemaah haji pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dinamakan Mina kerana banyaknya darah mengalir daripada binatang ternakan, iaitu unta, lembu dan kambing yang disembelih sebagai dam, korban atau sedekah. Di Mina terdapat 3 jamrah, iaitu Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah yang menjadi tempat bagi jemaah haji melontar anak-anak batu sebagai sebahagian daripada ibadah haji mereka. Ibadah ini akan bermula di Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah, iaitu bersamaan hari nahar atau hari raya Aidil-Adha. Jemaah haji yang bila mereka sampai ke Mina, bukan batu itu untuk melontar syaitan, tetapi nak membuang segala sifat-sifat dalam hati itu, sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat mazmumah. Maka buang balik daripada haji itu bersih dah, tak ada apa dah. Maknanya kita sudah pembuang dah semua sifat-sifat itu. Itu di antara hikmah pengajaran lah bila kita berada di Mina. Sebab Mina ini merupakan sebagai hajat. Itu hajat, iaitu akhirnya kita akan dapat besok bila haji yang mabrur, maknanya tidak lain dan tidak bukan maka balasannya iaitu laisa lahu jazun illal jannah. Jemaah haji akan terus berada dan bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau dipanggil hari-hari tasyrik untuk melakukan ibadah melontar di ketiga-tiga jamrah. Bagi memastikan ibadah melontar dilaksanakan dengan sempurna, para jemaah dinasihatkan agar tenang dan tidak terburu-buru sehingga mengganggu jemaah lain. Setelah selesai ibadah melontar, barulah para jemaah akan bergerak ke Masjidil Haram untuk melengkapkan rukun haji iaitu tawaf, sa'i dan berkunting atau bercukur. Bertemu, terima kasih kepada saudara penonton pada malam ini. Terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang menaja program kita, dan kita juga mengalu-alukan tetamu kita pada malam ini yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Asiri Zainul Abidin, bekas Mufti Perlis. Jadi saya nak sambung perbincangan kita pada malam ni, Datuk, berkenaan dengan bagaimana kita nak buat satu kaitan di antara simpati kita, rahmat kita kepada haiwan, sayang kita pada haiwan, tapi pada masa yang sama dalam musim korban ini, dalam ayam tasyrik ini, begitu banyak lembu-lembu, unta yang dikorbankan. Tapi Datuk, sebelum Datuk jawab, kita dah ada pemanggil lama di talian, kita beri ruang kepada pemanggil kita terlebih dahulu dan insya-Allah Datuk akan kumpulkan jawapan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Syekh Sulaiman daripada Ampang. Ya, Tuan Syekh cakap, silakan cakap. Ustaz, saya ada 2 soalan ringkas. Ya. Berhubung dengan korban. Ya. Soalan pertama, mengenai orang yang hendak berkorban. Ya. Ada 2 pendapat. Mengatakan pendapat pertama, haram bagi orang itu bergunting rambut sehingga selesai penyembelihan. Pendapat yang kedua, sunat bagi orang tu biarkan rambut panjang sehingga selesai penyembelihan. Ya. Apa pendapat pandangan Ustaz dalam kedua perkara ini? Baik. Yang kedua, soalan yang kedua bukan korban. Saya difahamkan korban disyariatkan pada orang perseorangan, bukan pada organisasi. Ya. Akan tetapi saya ada baca laporan bahawa ada
beberapa kajian membelai pembelian beberapa ekor lembu korban untuk agih pada masjid dan surau. Adakah amalan korban ini menepati syarak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Syekh. Terima kasih. Datuk silakan. Terima kasih. Berhubung dengan potong kuku dan rambut, tidak ada yang kata haram sebenarnya. Ada pendapat yang literal di kalangan mazhab yang sebut kata tegas sangat hal tu, tapi majoriti menyebut tentang benda ini disunatkan supaya dia tidak memotong kuku dan rambut, kerana hadis kata fala ya'khudh bi sya'rihi wa dhafrihi, jangan dia potong rambutnya dan kukunya bagi sesiapa man yuridu an yudahhi, orang yang hendak berkorban. Cumanya para ulama khilaf, yang dia sebut khilaf tu betul lah, kerana yang kuku dan rambut tu balik kepada kawan yang nak korban ke binatang tu. Jadi berlaku khilaf di situ. Maka pada satu kaul yang menyatakan yang dilarang itu jangan pi kacau, pi potong bulu ekor lembu, bulu dia ke, kacau kuku dia ke, itu maksud mereka. Satu lagi kata tak, balik kepada yang berkorban itu, maka dia tak boleh. Saya kata maka pada umumnya disunatkan supaya kita terima kaul yang disebut balik kepada yang nak buat korban, maka dia tak gunting rambut dia dan kukunya jika sekiranya keadaan itu tidak pelik baginya. Kalau dia ada kuku betul-betul panjang dah sampai duk tunggu 10 hari itu sampai nak pergi masjid orang tengok kuku dia, itu sudah menyanggahi nas yang lain supaya Muslim berkemas dan seumpamanya. Tapi kalau kuku dia elok dan dia boleh tangguhkan dan rambut dia masih boleh ditangguhkan, maka dia tangguh kepada supaya dia rasa macam betul-betul korban dengan diri dia pun bersih, dan itulah hikmah yang disebut oleh sebahagian para fuqaha. Jadi dia boleh amalkan hal itu sebagai satu amalan sunnah. Yang berikutnya dia kata tentang syarikat yang tentang syarikat. Korban ni dia ada orang yang korban. Sebab tu kita seekor kambing seorang dan lembu untuk 7 bahagian. Kena ada orang. Jadi siapa yang nak korbankan tu? Syarikat bukan orang. Jadi tapi kalau tuan syarikat, kalau kata kita nama syarikat saya bagi 7 ekor. Tapi sebenarnya dia toke toke syarikat tu bagi, kira korban dia lah. Jadi pahala balik kepada dia. Walaupun dia namakan syarikat tapi balik kepada empunya syarikat. Melainkan syarikat yang tak ada empunya, semua orang tak tahu. Dia ambil duit umum tu, dia ambil syarikat, dia ambil. Sebenarnya dia tak boleh buat begitu, melainkan individu tu kena ambil. Kalau dia kata nak ambil duit syarikat, katakanlah ahli pemegang syarikat tu 7 orang, bolehlah seekor lembu seorang 1 bahagian duit syarikat. Boleh, mereka syarikat tu kena uruskan. Dan dia bagi ke masjid buatlah, tak apa. Tapi kalau sekarang ada non-Muslim pun bagi juga. Dia kata orang Islam, terutama ahli sekarang musim berpolitik, orang politik yang non-Muslim pun bagi. Saya katakan kalau dia bagi boleh ambil, sembelih makan boleh makan, tapi tak jadi korban lah untuk dia. Kan untuk kita bagi lembu tu sembelih, orang kampung ambil daging bagi, ada orang bagi. Boleh makan daging tu. Cuma pahala, yang dikatakan korban tadi tu, konsep korban yang dapat pahala kepada tukang korban tu tak dapatlah kat dia. Jadi kita boleh makan. Yang kata tak boleh makan, dia sembelih, bismillah, dia sembelih, boleh makan. Haiwan tu boleh dimakan. Balik pada soalan kita tadi. Pertama kita kena tahu ada 2 cara manusia hidup dalam hal ini. Pertama, manusia yang langsung tak mau dengan haiwan ni. Dia kesian dekat haiwan, dia kata. So dia jadi vegetarian lah, dia jadi veggie. Dan saya pun ramai juga kawan-kawan masa di UK, mereka veggie memang tak makan lah daging-daging ni. Tapi untuk golongan veggie ni kita respect lah, dia nak jadi Muslim pun tak apa. Kalau kita nak makan, kita pun bukan diwajibkan makan daging. Kalau kita nak makan, kita tak mau makan daging, nak makan sayur pun Islam tak marah kita. Tapi jangan kata daging tu haram. Betul. Cumanya pokok pun sebenarnya ada kehidupan, ada life. Ini mengikut research. Sebab tu kita mungkin boleh dengar hers yang kita dengar mungkin 20 ke 20 ribu, tapi mungkin anjing 40 ribu. Tapi sebahagian research menunjukkan bahawasanya bila pokok ditebang, dia ada tangisan dia.
Tangisan dia ada beberapa research yang bagus daripada US dan seumpama. Ini menunjukkan pokok pun ada kehidupan. Kalau kita sembelih pokok pun ada kehidupan. Haiwan juga ada kehidupan. Cuma kehidupan haiwan tu lebih nampak lah. Jadi macam mana? Jadi bagi yang nak makan ni ada dua. Satu, dia kata tak betul cara sembelih Islam. Darah keluar banyak, kesian haiwan. Dan kemudian caranya mereka dapatkan alternatif dengan mereka stun. Kadang-kadang mereka tembak. Dia bagi bullet dekat kepala haiwan, barulah dia sembelih. Ataupun dia bagi elektrik ke haiwan. Tapi ini sebenarnya banyak research yang dikeluarkan menunjukkan haiwan lebih terseksa dengan cara itu jauh daripada apa yang dibuat oleh orang Islam. Kerana Islam suruh potong, dan dia potong vessels of neck yang menghilangkan rasa yang telah saya sebutkan tadi. Maka dia dah tak ada rasa, walaupun zahirnya nampak darah banyak. Dan darah banyak tu bagus, dia keluar bakteria dan semua, dan haiwan tidak begitu sakit. Tapi elektrik dia sakit. Cuma saya nak tambah sikit. Kita di Malaysia, kita pergi ke New Zealand, saya masa kita daging yang diimport masuk, memang dia orang buat electrical stunning, tapi dia bukan untuk matikan haiwan. Buat dengan kadar untuk memudahkan haiwan itu disembelih. Dia kena sikit, dia kejang dan terus disembelih. Berbeza dengan yang mereka buat. Dia elektrikkan haiwan tu sehingga dia mati. Itu lebih terseksa daripada apa yang dibuat oleh Islam. Baik, kita dah ada pemanggil, Datuk. Kita beri ruang kepada pemanggil kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Muhammad Saleh bin Arsyad dari Johor Bahru. Ya, silakan tuan, cakap dengan Datuk. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Nak tanya ni lain sikit dari lain boleh tak? Boleh. Silakan. Ini kata penghujung-hujung ni. Ya. Cuma saya nak tanyalah, kita ni boleh tak bawa batu untuk untuk melontar dari Malaysia? Itu saja. Okey, yang pertama. Yang kedua, boleh tak kalau kita tak payah kutip batu di Muzdalifah? Baik. Dan kita ambil batu tu di sekitar Mekah, tempat melontar tu saja. Baik. Itu saja soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Baik, Datuk. Silakan, Datuk. Terima kasih. Baik. Ada dua perkara dalam perkara ni. Pertama, dari segi melontar, apa saja yang kita lontarkan masuk dalam tu, bila masuk melontar, dia 7 biji batu ataupun apa, kalau kita kata ada besi ke apa kita lontar, para fuqaha menyatakan sah. Bila lontaran tu telah dibuat. Lontar masuk kepada jamrah, sah. Cumanya bila dia tanya nak bawa daripada Malaysia, kita kata tak perlulah. Sebab apa? Kita contohi apa yang Nabi buat lah. Betul. Kerana ibadat ni Nabi kata khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara ibadat kamu. Sebab tu ini benda penting. Sebab tu saya selalu sebut satu cerita Imam Malik bin Anas. Bila orang bagi tahu dia daripada mana dia orang Madinah patut berihram. Dia kata Imam Malik kata berihram di Zulhulaifah. Tapi tempat yang Nabi berihram. Dia kata tak, saya nak berihram daripada masjid Nabi, dekat dengan kubur Nabi nak mula. Imam Malik kata jangan, kerana ikut Nabi lah. Dia kata Zulhulaifah tak ada apa-apa, masjid Nabi, makam Nabi, ada banyak kelebihan. Imam Malik kata jangan buat, aku bimbang nanti ditimpa kepadamu fitnah. Dia tanya fitnah apa wahai Imam, aku nak tambah benda yang lebih baik. Imam Malik kata ai fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin khassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah fitnah yang lebih besar daripada engkau menganggap engkau cuba buat satu amalan yang Nabi kurang pada engkau. Yang ni kau nak buat lebih baik better than Nabi, lebih baik daripada ni. Tak payahlah. Kita ibadat ni yang Nabi buat, kita di sana kita kutip daripada sana lah. Tak payah, walaupun batu sini batu berlian pun tak payahlah kita kutip dari sana. Baik, Datuk, satu lagi soalan daripada Zul Bujang. Assalamualaikum Ustaz. Ada kebelakangan ini banyak NGO menganjurkan ibadah korban di negara-negara asing seperti Kemboja, Thailand, Pakistan dan sebagainya. Kononnya nak bantu orang Islam yang termiskin di sana. Apakah perkara tersebut dibolehkan sedangkan di negara sendiri ramai lagi yang memerlukan pembelaan? Mana yang lebih afdal? Yang pertama, sebenarnya bukan NGO tu yang buat korban. Mereka pun kutip duit orang ramai lah yang siapa nak buat korban. Hal ini ada beberapa keadaan. Saya takut banyak benda lama-lama dia jadi trend. Orang buat, kita pun buat. Pasal ramai pakat nak buat kat Thailand, ramai nak buat kat Kemboja, kita pun buat. Tapi kita hendaklah ada satu alasan. Asalnya korban
dan juga akikah dan juga kenduri kahwin dan seumpamanya. Kita buat benda ni untuk orang terdekat yang dekat dengan kita kerana kita nak tahu kan ukhuwah. Tapi kalau kita dapati kampung kita banyak sangat lah, nak bagi daging pun orang tak nak dah. Jadi hak nak makan pun kira Allah orang tak kisahlah bagi daging. Banyak kata kita hantar rumah dia Allah. 7 kilo lah kata tak ada. Kata sedangkan umat Islam sebelah amat susah, maka ada alasan untuk itu. Hatta zakat disebut oleh para fuqaha untuk boleh kita hantar ke kawasan yang lain jika ahli setempat kita sudah lebih keperluan. Maka boleh hantar, tak salah. Tapi biarlah ada alasan yang kuat. Cuma saya nak ingatkan, saya kadang-kadang bimbang ni, orang kata korban di Palestin lah apa, saya bimbang wakil atas wakil ni tak jadi korban pun. Kawan ni kata hantar saudara hantar ke siapa? NGO ni kita tanya dia hantar ke siapa? NGO ni. Kita tak tahu siapa yang buat. Berlapis-lapis. Dan saya juga pernah pergi ke Gaza. Saya rasa banyak sangatlah isunya. Sebab tu Kemboja ke mana boleh buat, tapi berhati-hati supaya pastikan betul-betul kesasaran. Baik. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan dengan Datuk nanti. Cuma untuk waktu ini kita saksikan kiblatku. Sama-sama kita saksikan. Mencari keredaan Allah menjadi destinasi kehidupan bagi Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin setelah dia menukar penampilan berhijab sepenuhnya. Saya rasa macam tak happy kan. Saya rasa macam ada benda yang tak cukup. Kira macam family okey, career okey, duit semua okey. Tapi still kita masih macam rasa ada sesuatu yang hilang. Kita rasa macam tak bahagia. Jadi lepas saya dapat keputusan, saya rasa macam nak tak nak, kita memang kena bertudung kan. Itu adalah wajib kita kena tutup aurat. Lepas Sarah pakai tudung, saya tanya Mama. Saya selalu main-main. Saya tanya Mama cantik tak saya pakai tudung? Mama kata cantik anak Mama pakai tudung. Lepas saya macam okey dah Sarah pakai tudung. Lepas tu Mama ingat Sarah main-main. Lepas tu besoknya saya terus pakai betul-betul dan hari-hari seterusnya. Jadi dia tahu okey Sarah memang serius. Dan dia sukalah dengan perubahan tu. Inilah erti kekuasaan Allah. Apabila kun fayakun disebut, tiada siapa yang mampu merubah. Meskipun dalam mengemudi nurani ke arah kebaikan, Puteri Sarah sering diikat dengan pelbagai dugaan. Bagi Sarah, apa nak cakap, Sarah tak kisah. Yang penting sebenarnya niat kita yang nak berubah, kita yang nak berhijrah antara kita dengan Allah. Benih iman yang menyusup jauh ke benak hati menyebabkan sisi muslimah Puteri Sarah tidak begitu selesa meneruskan kerjayanya sebagai pelakon. Walaupun bakat anak sulung dari 4 beradik ini masih lagi diperlukan dalam industri seni tanah air. Memang Sarah dengar juga ada orang kata lah kan, kalau kita dah pakai tudung kita tak akan dapat banyak offer, kita tak dapat banyak job. Tidak, sebenarnya itu tidak. Kalau sebenarnya bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita berfikiran positif dan kalau niat kita betul, kita bekerja kerana Allah, sebab kita nak cari rezeki yang halal, insya-Allah Allah akan tolong. Tak kisahlah kita berlakon ke kita buat apa pun kan. Tapi macam Sarah rasa kalau Sarah nak berhijab, lepas tu Sarah nak berlakon lagi, macam Sarah rasa memanglah kita boleh berlakon still macam watak kita samakan, tapi kalau macam nak berlakon watak suami isteri ke adik-beradik macam pegang-pegang tu, Sarah tak berapa sangat rasa macam tak nak. Sarah tak nak lah. Bagi Puteri Sarah, hijrah itu adalah pengorbanan. Walaupun berat membuat keputusan yang telah menjadi sebahagian daripada darah daging, tetapi demi memelihara benteng iman yang baru dibina, Puteri Sarah sanggup berkorban apa sahaja, seperti mana pengorbanan isteri Nabi Ibrahim yang membawa kepada pembukaan kota Mekah. Jadi bila Sarah dah beralih arah ke arah kebaikan, Sarah tukar pekerjaan Sarah kepada yang lebih better. Inilah Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin hari ini, wanita muslimah yang kini cuba untuk membaiki diri
atas kekhilafan yang lalu. Lantaran itu, hati Putri Sarah tidak pernah berhenti berharap agar suatu hari nanti Allah menjemput dia sebagai tetamu Baitullah. Sarah teringin juga nak pergi umrah, nak cuba kan. Tapi Sarah tak berkesempatan. Tapi kalau Sarah dapat pergi, Sarah memang nak berdoa lah supaya lagipun Sarah nak tingkatkan lagi kebaikan Sarah kan. Sarah betul-betul nak, memang Sarah 100% lah nak ke arah kebaikan, dan Sarah nak yang cakap kita solat kita semua cukup, tapi kita nak merasai nak solat dekat Mekah apa semua kan, kita teringin nak merasai. Jadi itulah kalau ada peluang tu memang Sarah nak. Semoga jalan kehidupan yang dipilih oleh Putri Sarah Liana akan diberkati sentiasa. Kerana yang dijanjikan oleh Allah, berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih dan bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang menaja program kita, dan insya-Allah kita nak baca beberapa ataupun mungkin Facebook baca kita yang terakhir, iaitu daripada Amir Rosman Abdullah Amir. Assalamualaikum Ustaz, menyembelih ternak korban pada saat Idul Adha, ada yang berniat korban untuk dirinya, untuk isterinya, atau untuk anak-anaknya yang semuanya masih hidup. Namun banyak juga daripada mereka yang berniat korban untuk sanak keluarganya yang sudah meninggal. Untuk masalah ini masih dipertanyakan tentang sah atau tidak. Boleh Ustaz tolong jelaskan? Terima kasih. Ini soalan penting juga. Penting. Kan? Yang pertamanya, pada umum asasnya kita boleh bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana apabila Sa'ad bin Ubadah bagi tahu bahawasanya mata ummi wa ana anha ghaib, Nabi ibu aku mati dan aku tidak ada. Kemudian dia balik, tengok mak dia dah mati. Kemudian dia tanya Nabi satu soalan yang penting. Dia kata, afa atasaddaqa anha, boleh tak aku bersedekah untuk makku yang telah mati tu? Kan? Nabi kata, na'am, ya boleh. Artinya kalau kita bersedekah, katakanlah kita sedekah apa-apa untuk mak kita, mak kita dah meninggal, ayah kita, kita nak buat masjid, kita kata, ya Allah bagilah pahala yang saya bagi untuk masjid ni bagi pada ayah dan mak saya. Boleh tak? Asasnya boleh, berdasarkan hadis itu. Korban termasuk dalam bab itu. Korban termasuk dalam bab itu. Jadi pertama boleh untuk kita buat korban untuk mak kita. Sebahagian para fuqaha menggunakan dalil apabila Nabi SAW sembelih korban, Nabi kata, Allahumma min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nabi sembelih untuk Muhammad, untuk Nabi, untuk keluarga Nabi dan untuk umat Nabi. Dan umat Nabi ada yang dah mati dan ada juga yang akan datang. Belum ada. Maka ini menjadi dalil bahawasanya boleh saja umumnya dengan niat untuk kita bagikan kepada orang yang telah meninggal, mak kita, ayah kita, korban untuk pihak mereka sebagai sebahagian daripada sedekah. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Kita nak tengok pemenang kita semalam yang menyertai kuis kita. Untuk itu sama-sama ada rezeki, insya-Allah kita adalah rezekinya. Jadi kita ada lebih kurang 30 saat lagi Datuk. Dalam 30 saat mungkin sedikit kesimpulan, silakan. Saya nak ambil pahala sikitlah untuk mengajak diri saya dan umat Islam berpuasa besok. Kerana esok hari Arafah dan Nabi kata diampunkan dosa sanah madiyah wa qadimah, tahun yang lepas dan tahun yang akan datang, dalam hadis Ibnu Umar. Maka kita puasalah besok, mudah-mudahan kita dapat pahala keampunan. Yang orang haji tak puasa, tapi yang tak pergi haji ni, kita yang ramai ni kita disunatkan untuk berpuasa, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan ramai penonton yang bersama kita yang sedar tak sedar tu esok, insyaAllah kita sama-sama berpuasa untuk dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk, kita dah ada kat penghujung pertemuan. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia Datuk yang bersama kita 2 malam untuk sama-sama kita kata meriahkan pertemuan kita dalam Salam Baitullah. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami di TV1 dalam Salam Baitullah. Dan terima kasih juga pada Bank Rakyat Travel yang alhamdulillah bersama dengan kita menaja rancangan ini. Dan jangan lupa pertemuan kita pada malam besok, insya-Allah kita akan berbincang, kita apatah lagi kita berada pada malam raya. Jadi insya-Allah bersama kami jam 9 malam besok, insya-Allah sempena
Idul Adha ataupun istimewa Idul Adha pada malam besok. Jadi salam kasih sayang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.